أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan bab yang ke-6 daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dengan memetik satu ayat daripada beberapa ayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah pada muqaddimah setiap bab, yang kemudian kita melihat ayat tersebut daripada tafsiran Profesor Dr. Hamka menggunakan tafsir Al-Azhar, dan kemudiannya kita akan membacakan beberapa terjemahan hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang terpampang di bawah skrin ini. Terjemahannya saja, kita sengaja tak baca dia punya matan Arab dan seumpamanya untuk memberikan lebih banyak peluang untuk kita mendengar terjemahan-terjemahan, dan semoga ada manfaat dan mendorong para sahabat sekalian untuk memiliki sendiri kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dan seterusnya mencari guru-guru untuk belajar kitab ini. Dan alhamdulillah sebahagian daripada guru-guru kita sudah ada yang mensyarahkannya, membacakannya dan meletakkan di online, di YouTube dan seumpamanya. Sangat-sangatlah disyurkan tuan-tuan untuk paling tidak ya, kalau saya sejam saya pergi kerja esok ni, Isnin, kita pergi kerja pagi, saya keluar awal lah sebelum subuh kadang-kadang, tapi sekarang ni dalam 6 suku lepas subuh baru kita keluar. Dan untuk sampai ni biasa tak kurang lah setengah jam, 45 minit
setengah jam sangat-sangat mustahil, hampir mustahil lah. Dalam 40 minit, 45 minit kalau tak jam boleh sampai kalau kita awal sangat. Dan kalau relax, chill, dalam sejam juga boleh sampai dan seumpamanya. Tapi nak katanya perjalanan di belah-belah bandar ataupun di kampung sekalipun, perjalanan sejam pergi dan balik, apatah lagi ini bulan Ramadan tuan-tuan, selain daripada mendengar IKIM, saya syorkan juga banyak channel pengajian ilmu di situ. Kita masing-masing ada handset sekarang, ada data yang banyak. Why not kita pilih mana-mana asatizah yang kita rasa bagus dan mampu memberi kefahaman ilmu agama yang mantap kepada kita. Kita pilih pengajian berkitab dan kita pasang, kita dengar pengajian-pengajian mereka itu secara berkitab. Alhamdulillah, saya mempraktiskannya dan boleh katalah banyak juga lah kitab yang kita khatam secara online itu, secara samak lah kita kata, mendengar dan mendapat istifadah secara umum. Untuk mendapat istifadah ataupun manfaat secara khusus, tak bolehlah, kenalah guru apa semua. Abang Muhammad Alias Muhammad Fauzi, Waalaikumsalam bang, lama tak jumpa. InsyaAllah kalau ada jemputan ke surau kita pergi insyaAllah. Lama dah tak pergi ke sana tu, berapa tahun dah. Baik, jadi pada malam ini kita lihatlah bab yang ke-6. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin ini mendatangkan 5 ayat sebagai pembuka bicara. Sebagai pembuka bicara membincangkan bab ini iaitu takwa. Bab tentang takwa. Baik, Allah menjelaskan, kata Imam Nawawi menulis surah Ali Imran ayat 102 yang kita bacakan tadi. Saya sengajalah saya mulakan dengan membacakan ayat Quran supaya kita dapat ambil berkat daripada ayat Quran. Daripada surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar ketika mana khutbah Jumaat. Ataupun tuan-tuan dah lama tak pergi solat Jumaat ni, kena adjust lah juga ya. Walaupun ya kita masih lagi dalam kekangan, tapi kena usahalah. Ada juga setengah-setengah masjid tu yang dia agak terbuka ataupun boleh solat di luar ya, dah seumpamanya. Tapi kalau nak seri budaya lah insya-Allah. Melainkan terlalu tak ada cara sangat, memang surau tempat kita jenis yang tertutup apa semua, tak boleh buat apalah. Tapi setengah-setengah surau masjid ni memang dia tak bagi masuk, tapi dia tak larang solat di luar. Dah seumpamanya. Tak boleh tuan-tuan lama sangat tak solat Jumaat ni, something wrong somewhere juga pada kita nanti tu. Baik. Jadi ayat ini berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, kata Buya Hamka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan muslimin, menjadi seorang Islam. Itu satu arahan Allah bahawa kamu kena bertakwa kepada aku dengan sebenar-benar takwa, dan kamu mesti mati sebagai seorang Islam. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak mati sebagai seorang Islam, bukan saja kamu rugi di atas muka bumi, kamu akan jadi rugi selama abada. Khuludun fala mauta. Dalam satu hadis, ada hadis yang panjang kita baca dalam Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Terima kasih Abang Alias kerana share, sahabat-sahabat lain pun yang tolong share kuliah yang tidak seberapa ini. Saya ucapkan dahulu terima kasih lah. Kalau nak cari ilmu yang tinggi apa semua tak ada lah kat sini tuan-tuan ya. Ini sekadar sembang-sembang sementara nak tunggu ni lah, sambil minum-minum ke, sambil moreh, sambil duk drive kereta balik dari surau, bolehlah nak tidur ke apa semua. Itu saja. Untuk dapat ilmu sebenar apa semua ni bukan tempat dia yang sesuai lah. Kena pergi pada asatizah yang lebih layak, yang lebih alim, yang lebih faqih dan seumpamanya. Tapi saya minat untuk berkongsi kandungan dua kitab ini, iaitu Tafsir Al-Azhar dan juga Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, kerana mengenangkan kedua-dua kitab ini sudah agak masyhur di alam Melayu kita, tetapi masih lagi juga tidak diberi perhatian yang sepatutnya. Sepatutnya setiap surau masjid mewajibkan untuk menggunakan kedua-dua kitab ini sebagai sumber pengajian insya-Allah. Baik. Jadi ayat yang kedua kemudiannya Allah menjelaskan melalui surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi ataupun bermaksud, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah serta taatlah, belanjakan harta kamu pada jalan kebaikan, itu adalah baik untuk kamu,
dan siapa yang menjaga dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, merekalah orang yang berjaya. Takwa dan segala arahan Allah bukan untuk dia, bukan untuk Allah rasa bangga, Allah rasa perlukan kita, tidak. Bila dalam konsep dewa-dewi Rom kuno, ya, kalau kita baca Zeus apa semua tu lah, Zeus, Hercules apa semua tu, Helena lah apa semua tu, mereka ini bila mana tidak ada orang memuja mereka, berdoa memuja mereka, membuat persembahan kepada mereka, maka mereka akan jadi lemah. Jadi bila ramai orang puja, dia akan jadi kuat balik. Sedangkan Allah Azza wa Jal, Maha Suci Allah daripada segala sifat yang mengarut itu, Allah Azza wa Jal kita puja ke, kita tak puja ke, tak ada masalah. Dia tetap Allah Azza wa Jal yang maha kuasa, yang maha benar, yang maha besar, yang maha agung dan seumpamanya. Sebagai contoh, kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Ibrahim dengan Sarah dalam hadis yang khusus membincangkan tentang kedua-duanya. Pada zaman tersebut, ketika mana Ibrahim dan Sarah dan anak saudara mereka Lut alaihissalam berada di satu tempat yang lain, Pompei, dalam tinggalan kepada perkara itu masih ada. Ketika itu, tuan-tuan, Ibrahim menyebutkan bahawa atas muka bumi ni orang yang beriman kepada Allah hanya aku dan kamu, hei Sarah. Bermaksud satu masa pernah atas muka bumi ni orang yang beriman hanyalah Nabi Ibrahim dan juga Sarah sahaja. Barangkali Lut tak dilahirkan lagi pada masa itu. Kemudian bila Lut alaihissalam dilahirkan, barulah Nabi Lut pula jadi Nabi dan Rasul. Dan Ismail dilahirkan, maka Nabi Ismail pula jadi penama Nabi dan Rasul. Dan kemudian Ishak dilahirkan oleh Sarah. Hajar Ismail, Ishak dilahirkan oleh Sarah. Barulah mula ada orang beriman yang ramai. Jadi Allah tidak pernah memerlukan kita. Segala arahan suruhan Allah itu tidak lain tidak bukan hanya untuk kita sendiri semata-mata. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala. Baik, katanya lagi apa dia ni? Allah menjelaskan menerusi surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katalah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan-perkataan yang benar. Dan seterusnya, terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang menuntut kita bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Pelbagailah. Takwa ni biasanya diterjemahkan sebagai takut. Ia betul tapi tak tepat. Sebab takwa ni daripada perkataan qawi. Man istajartal qawiyul amin. Qawi ni menjaga. Orang yang bukan pretend, orang yang melindungi yakni gitu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tu qawi tadilah. Ataupun yang dikatakan takwa tadi daripada akal perkataan yang lebih kurang sama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bukanlah lelaki itu menguasai baginya atas perempuan, tidak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu adalah mereka yang perlu melindungi bagi perempuan-perempuan itu. Sepatutnya begitu difahami. Tanggungjawab melindungi perempuan itu pada kaum lelaki, suami, ayah, abang, adik lelaki dan seumpamanya. Mereka diberatkan dengan tanggungjawab untuk menjaga kaum wanita. Adapun kaum wanita tidak perlu menjaga, secara umumnya tidak bertanggungjawab atas keselamatan apa semua lelaki itu. Tapi asasnya banyak tanggungjawab. Sebab tu kita tak boleh terima bila ada golongan perempuan yang menuntut hak sama rata. Seolah-olahnya hak Allah Ta'ala bagi kamu peluang untuk masuk syurga dengan hanya buat 5 perkara. Sedangkan lelaki pula nak masuk syurga kena buat 10 perkara. Tiba-tiba kaum perempuan ni seolahnya tak puas hati dengan Allah. Ya Allah, kenapa kami hanya kena buat 5 perkara sedangkan lelaki kena buat 10 perkara? Jadikan sama rata, kami pun nak 10 perkara juga. Ini tak berapa cerdik lah, tuan-tuan. Ini dalam konteks akhirat, ini tak apa cerdik lah. Bila mana tanggungjawab tidak banyak, tapi dapat reward pahala syurga yang sama dengan lelaki banyak tanggungjawab, dapatlah syurga yang sama kalau lepas. Maka tiba-tiba kita nak tanggungjawab dan beban yang sama. Ini satu pemikiran yang tidak benar dan tidak menguntungkan diri sendiri sebenarnya. Maka kena tengok balik tu pemikiran yang begitu. Baik.
Dan seterusnya Allah menjelaskan melalui surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar bagi setiap perkara yang menyusahkan dan memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Allah menjelaskan juga melalui surah Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia berikan petunjuk kepada kamu yang membantu membezakan antara benar dan salah. Itu output daripada takwa. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita antara hak dan batin, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Dah banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, khususnya kisah para Nabi dan Rasul, dan kisah selain Nabi dan Rasul, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, yang menunjukkan bagaimana orang yang bertakwa akhirnya menjadi orang yang orang yang berjaya, orang yang menang dalam konteks di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok bagaimana Buya Hamka sedikit bila dia menghuraikan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang Buya Hamka sebutkan? Kata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat sudah dibacakan kepada kamu dan Rasul. Sebelum itu surah Ali Imran, yang mana ayat ni, ayat 102 ni surah Ali Imran. Banyak perbincangan dalam surah Ali Imran adalah berkaitan dengan Bani Israel daripada agama Nasrani, pengikut yang mendakwa mereka sebagai pengikut Jesus Christ ataupun Nabi Isa Al-Masih itu. Tapi yang sudah sesatlah, yang sudah menyeleweng itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala banyak cerita tentang Bani Israel. Sebab tu kita jumpa ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Banyak sangat. Tentang Baqarah, antazbahu Baqarah, penyembelihan lembu. Banyaklah. Tetapi bila masuk saja surah Ali Imran, Allah mula memfokuskan kesalahan-kesalahan dan ciri-ciri perangai-perangai, seolah Allah kalau ikut guru saya Ustaz Syarif Abdul Rahman, seolah Allah menceritakan tentang Bani Israel dan juga Yahudi dan Nasara ini dengan matlamat untuk kita umat Nabi Muhammad ni, seolah-olah kalau bahasa kita, hey umat Muhammad, tengok ni perangai Yahudi dan Nasara ni, sebab itulah aku murka pada mereka. Maka kamu, hey umat Muhammad, bila aku sudah bagi tahu ni perangai huduh, perangai jahat mereka ni begini, maka kamu janganlah berperangai yang sama. Lebih kurang begitulah. Secara mafhumnya begitu. Bila Allah mendedahkan banyak cerita tentang Bani Israel dan Yahudi dan Nasara itu, yang kedua-duanya Bani Israel asalnya, iaitu untuk tujuan kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya mengambil ibrah, pengajaran, dan tidak jadi seperti mereka. Sebab tu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para ulama mengatakan al-maghdub yang dimurkai itu adalah golongan Bani Israel Yahudi, dan ad-dallin golongan Bani Israel daripada Nasrani. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala. Terima kasih kepada yang bersama. Semoga ada manfaatnya dan boleh share lah kalau kata ada manfaat. Mungkin orang lain pun boleh cuba-cuba tengok. Mana tahu ada manfaat, ada seumpamanya. Baik, kita tengok apa Buya Hamka kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102 daripada surah Al-Imran. Kata Buya Hamka, ayat-ayat sudah dibacakan kepada kamu dan Rasul pun ada hidup di antara kamu dan kamu pun telah beriman. Siapa ni? Nasrani lah asalnya. Bani Israel pada kalangan Nasrani. Telah percaya bahawa Allah itu memang ada. Dialah yang memberikan nikmat kurnia kepada kamu. Oleh sebab itu, kata Buya Hamka, janganlah kamu cukupkan kepada Allah itu hanya sekadar tahu dan percaya akan adanya. Hendak lebih daripada itu, iaitu terasa hubungan yang erat dengan dia. Erat, seerat-eratnya, seerat-eratnya, sehingga Allah jangan hanya semata-mata terfikir oleh otak, kata Buya Hamka, melainkan terasa dalam jiwa. Jangan sampai terputus hubungan dengan dia, melainkan dipelihara terus-menerus. Itulah yang dinamai takwa.
Yakni takwa tadi bukanlah takut semata-mata. Sebab takut ni, kita takut, kita lari daripada dia. Tapi difahami, dijelaskan, takwa ni kena takut. Tapi dengan takut tu kita kena semakin dekat dengan dia, semakin cari dia, semakin rasa hubungan dengan dia. Ini pelik lah, macam mana kita takut satu benda tu, kemudiannya satu apa-apalah kalau kata makhluk, kita takut pada si fulan, tapi masa sama kita kena dekat dengan dia. Ini satu benda yang pelik. Biasa bila kita takut, kita akan avoid lah, kita akan menyisihkan, makin jauh daripada dia. Sebab itulah konsep takwa ni bukan takut, tetapi berhati-hati, sentiasa berhati-hati menjaga hubungan. Al-Qawi, yakni Al-Qawi, dah seumpamanya. Cik Da, lama tak jumpa Cik Da. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bonda kita ni lama tak jumpa. Ada 5 tahun. Duk pasal fikir lagi ke tu? Si kita pun jangan balik, setahun 2-3 kali je balik. Tapi duk tengok semua lah Cik Da di Facebook tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi, takwa ni dalam satu athar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud. Betulkah saya kalau siapa ingat peristiwa ini? Bila ditanya kepada Sayyidina Umar, sahabat besar ni, khalifah yang kedua umat Islam, bertanya kepada sahabat lain, Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas. Salah seorang daripada tu, tak silap saya. Betulkan saya jika salah tu. Baik, katanya apa dia? Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar al-Faruq, apa nama kita panggilkan Abu Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertanyalah dia kepada Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas, betulkan saya, takwa tu apa? Maka dijawablah kepadanya, pernah tak kamu berjalan di malam hari dalam keadaan jalan yang penuh dengan duri? Maka bagaimana kamu berjalan itu, pastilah berjalan kita dengan sangat berhati-hati, sangat menjaga, sangatlah halus, dan itulah takwa. Jadi takwa kita kepada Allah ni, kita duk jaga sokma, supaya apa yang kita buat itu tidak dimurkai oleh Allah. Setiap benda yang kita nak buat, duk fikir, ini Allah marah ke tidak? Maka itulah takwa. Setiap gerakan, keadaan kita berseorangan, kita ramai, kita berjamaah, kita di orang ada, kita orang tiada, itulah sikap kita. Dan inilah yang mahu diterapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Riyadhus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin ini. Yang saya sangat syurkanlah sahabat-sahabat sekalian, paling tidak ada sebuah di rumah yang sebelum ini banyaknya terjemahan Indonesia, tapi yang PTS buat ni terjemahan bahasa Melayu Malaysia tinggi. Namun kekurangannya sikit, dia tak masukkan matan ataupun teks Arab. Tapi tidak mengapa, teks Arab tu banyak, boleh kita tengok dalam online dan seumpamanya. Tapi ini untuk bacaan mendapat intipati, dapat lub, dia punya dipanggil intipati, dia punya isi dan seumpamanya. Baik. Kata Buya Hamka lagi, dengan takwa maka iman yang telah ada itu dipupuk kepercayaan akan adanya Allah, lalu membentuk hidup pribadi. Sebagaimana yang terlebih dahulu di dalam ayat 79 dari surah ini juga, kamu menjadi Rabbani, menjadi keluarga Allah, yakni Rabbaniyun, orang yang sentiasa bersifat dengan rasa kehadiran ketuhanan itu, gitu. Baik, orang yang memegang takwa dengan sebenar-benar takwa terpelihara tujuan hidupnya. Allahu Akbar. Sebab arti takwa itu sendiri ialah pemeliharaan. Tengok betapa Buya Hamka menguasai sungguh perbincangan dan istilah agama dalam bahasa Arab. Walaupun dia orang Melayu Minang, tapi penguasaan dia dalam bahasa Arab menyebabkan dia menghuraikan Al-Quran tidak lari daripada manhaj, metod, murad Allah dan murad para ulama dalam menjelaskan intipati dan tafsiran Al-Quran itu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, kita berakhir di situ untuk melihat tafsiran Buya Hamka. Kita tadabbur sikit. Kemudian kita nak bacalah dengan masa yang berbaki, kurang lebih dalam 10 atau 9 minit lagi ini, beberapa terjemahan daripada kitab Riyadhus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin, bab yang ke-6 iaitu takwa. Hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan, pada suatu masa ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan? Ada orang datang tanya, Abu Hurairah menyebutkan, apa nama sebenar Abu Hurairah? Nama sebenar Abu Hurairah, kita sebut dah semalam, Abdurrahman bin Sakhar. Tapi itu nama Islam dia. Dan dia direkodkan masuk Islam sangat lewat. Dan Abdurrahman bin Sakhar itu salah satu nama yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Sebab dalam 15 ulama berselisih tentang nama Abu Hurairah ni. Itu ilmu dalam bidang rijal ataupun mereka yang memfokus dalam bidang ulumul hadis, khususnya dalam bab riwayah, ilmu riwayah. Baik, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan pada suatu masa ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan, yakni oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling takutkan Allah. Siapakah orang yang paling dimuliakan Allah? Maka jawapannya, orang yang paling takutkan Allah. Orang itu ataupun ni terjemahan literal kita sebut tadilah takutkan Allah. Sepatutnya orang yang paling menjaga, orang yang paling menjaga hubungannya dengan Allah, yang ini takwa tadi. Baik, orang itu berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Nabi SAW menjawab, sekiranya begitu, Nabi Yusuf adalah orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan kerana beliau adalah daripada keturunan Nabi-Nabi. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub pula anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq pula adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Jadi Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ya'qub, yakni Nabi Ya'qub tu anak kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pula adalah Khalilullah. Dan daripada Nabi Ishaq itulah, Nabi Ya'qub itulah keturunan Bani Israel, yakni adik-beradik kepada Nabi Yusuf, munculnya keturunan Bani Israel yang kemudiannya menjadi perbahasan dalam banyak bahagian dalam suratul Baqarah itu. Panjang ceritalah daripada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, kemudian Yaqub, Nabi Ishaq, Yaqub, kemudian Yusuf. Itu. Baik, dan adik-beradik dia tu. Orang itu berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Bukan pula. Dan dia tanya Rasulullah. Rasulullah jawab yang pertama tadi, orang yang paling takut pada Allah, yakni takwa, paling jaga hubungan dengan Allah. Bukan. Bukan itu maksud kami. Nabi Yusuf lah. Sebab Nabi Yusuf ni keturunan Nabi. Dia kata bukan juga. Orang itu berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Nabi Muhammad SAW layan lagi, tuan-tuan. Mungkin orang bertanya ni orang baru masuk Islam, orang dari orang kampung, pedalaman, jadi Rasulullah sangat melayan. Dan siapa pun Rasulullah kelayan dengan begitu sekali istimewa. Itu sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang mungkin payah untuk kita jumpa pada pimpinan ataupun orang-orang yang menjadi orang besar pada hari ini. Wallahu a'lam. Orang itu berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, jadi adakah saudara bertanya berkenaan dengan orang yang paling dimuliakan oleh Allah di kalangan bangsa Arab? Orang yang terbaik semasa mereka sebelum Islam juga menjadi orang yang terbaik setelah dia masuk Islam. Syaratnya dia faham berkenaan hukum hakam Islam. Direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antara kefahaman daripada hadis ini adalah, maksudnya orang yang terbaik yang ditanya oleh orang itu tadi, jawapan yang ketiga Rasulullah bagi, orang yang baik ketika mana dia jahiliyah, setelah dia jadi Islam, dia menjadi lebih baik, maka orang itulah orang yang terbaik dari segi itu, dengan syarat dia faham hukum hakam yang diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu hukum hakam Islam. Baik, itu hadis yang pertama. Tak banyak ya, dalam bab ini hanya didapatkan 5 hadis kerana ayat Quran sudah terlalu banyak. Barangkali Imam Nawawi meringkaskan hanya memasukkan 5 hadis sahaja untuk membincangkan bab ini. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Paling tidaklah kita baca terjemahan ini, semoga ada berkatnya juga. Walaupun kita tak baca teks matan Arab yang asal, semoga-moga dengan baca terjemahan pun insya-Allah kita dapat manfaatnya, insya-Allah.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, percayalah dunia ini manis dan menghijau, iaitu lazat dan nyaman. Percayalah Tuhan menjadikan saudara semua sebagai pengurus bumi ini. Oleh itu Tuhan melihat semua yang saudara lakukan, kata Nabi SAW dari sudut terjemahan ini. Jadi jauhkanlah diri saudara daripada fitnah harta dunia dan fitnah wanita. Percayalah fitnah pertama yang merosakkan Bani Israel iaitu harta. Cintakan harta, berdoa terlalu cintakan sehingga menzalim. Nak kaya tak ada masalah, tuan-tuan. Islam bukan agama yang menghalang orang jadi kaya. Nak kaya macam mana pun kaya lah, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat benda yang kita sumber yang menyebabkan kita kaya itu halal. Halal dan tidak menzalimi orang lain. Sudut muamalah, perjanjiannya, apa semua, pinjaman, hutang, apa semua, Islam dah ajar mesti clear cut, bertulis apa semua, sehingga tidak menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, maka tidak ada masalah. Kayalah nak kaya mana pun. Karena akhirnya Islam juga yang beruntung bila ada orang kaya di kalangan Islam, dia akan keluarkan zakat apa semua. Ingat kita kepada ABP, iaitu suami kepada bonda Cik Da ni, iaitu pegawai besar LHDN. Jadi siapa-siapa yang ada urusan tu boleh rujuk pada bonda Cik Da dan suami dia lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita baca satu hadis lagi sebelum kita berhentilah. Iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan berpunca daripada kaum wanita. Fitnah pertama yang merosakkan Bani Israel berpunca daripada kaum wanita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaporkan Nabi Muhammad SAW berdoa, wahai Tuhanku, saya meminta kepadamu petunjuk, perasaan takut kepadamu, yakni perasaan takwa, perasaan yang boleh, yang jaga, rasa nak jaga sangat hubungan dengan kamu, tidak melakukan perkara yang tidak engkau sukai, dan jiwa yang kaya. Direkodkan oleh Imam Muslim. Jadi demikianlah beberapa contoh hadis, banyak lagi sebenarnya. Jadi nak lebih dalam, nak lebih lumat, nak lebih rasa berjijak di hati, di dalam perut pedah kita tu, saya syorkan kita dengarlah kuliah-kuliah guru-guru yang alim, lagi fasih, lagi menguasai sungguh-sungguh. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar rujuk pada mimpi, bukan sekadar rujuk pada penglipu lara, kata-kata orang dulu apa semua. Sebab agama ini adalah agama yang bertunjang kepada Quran dan Sunnah. Kita carilah ustaz-ustaz yang boleh bawa kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan membawa kita kepada mimpi, membawa kita kepada sumber-sumber yang penipu lara, sumber-sumber yang pelik-pelik dan seumpamanya. Itu next level. Itulah yang perlu kita jaga dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa malam esok dengan tajuk yang ketujuh daripada kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, dalam masa yang lebih kurang sama 10.30, ataupun mungkinlah kalau ni saya akan awalkan sedikit dalam 9 suku, dalam 10 suku, 10-20 gitu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.